Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video-video berita-berita terkini daripada channel ini. Sebelum kita mulakan berita seterusnya, jangan lupa tekan butang like, komen, share dan subscribe. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita yang hangat pada hari ini. Salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Berita hari ini dipetik daripada freemalaysiatoday.com. Bertajuk Pemenjaraan Najib dan Selok-belok Sistem Pengampunan. Berita penuh, kemungkinan Najib Razak mendapat pengampunan yang di-Pertuan Agong menjadi bolan hangat selepas dia disabitkan kesalahan rasuah dan pengubahan wang haram dalam kes SRC International minggu lepas, menjadikannya bekas Perdana Menteri pertama yang dipenjarakan. Bagaimanakah sistem pengampunan berfungsi dan siapa yang boleh mendapatkannya? SMT meninjau selok-belok sistem pengampunan di Malaysia. Daniel Pascoe, seorang profesor madya di City University of Hong Kong, berkata pengampunan dikawal selia oleh Perlembagaan Persekutuan Kanun Prosedur Jenayah dan Peraturan Penjara. Perlembagaan memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum bagi kesalahan yang dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan semua kesalahan yang dilakukan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Di negeri-negeri lain, kuasa pengampunan terletak dalam tangan raja-raja atau Yang di-Pertuan Negeri. Pascoe, yang menjalankan penyelidikan mengenai sistem pengampunan di Malaysia, berkata banduan yang menjalani hukuman jangka panjang secara automatik akan dipertimbangkan untuk peringanan hukuman. Di bawah peraturan penjara, laporan bulanan setiap banduan yang telah menjalani 4, 8, 12 atau 16 tahun hukuman pada bulan sebelumnya mesti dikemukakan kepada lembaga pengampunan untuk pertimbangan. Banduan juga boleh membuat petisyen atas kerelaan mereka sendiri. Seorang banduan boleh mengemukakan petisyen untuk pengampunan sebaik sahaja boleh susulan sabitan. Petisyen kedua boleh dikemukakan 3 tahun selepas sabitan dan petisyen seterusnya setiap 2 tahun. Peguam Andrew Khoo berkata, walaupun Agong atau Raja-Raja mempunyai kuasa untuk memberikan pengampunan, mereka dinasihati oleh lembaga pengampunan. Lembaga akan mempertimbangkan permohonan dan kemudian menasihati Raja atau pemerintah negeri. Ada proses yang perlu diikuti, kata Khoo. Pascoe berkata, kes membabitkan banduan persekutuan akan dibicarakan oleh Lembaga Pengampunan Persekutuan yang dianggotai Peguam Negara, Menteri Wilayah Persekutuan dan 3 wakil awam dan dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Suara yang paling penting dalam lembaga tersebut ialah Peguam Negara dan Menteri. Peguam Negara lah yang akan meminta Agong mengadakan mesyuarat di mana Agong menerima nasihat daripada lembaga. Agong bebas untuk bertindak bertentangan dengan nasihat ini, tetapi wujud konvensyen dalam kes-kes persekutuan di mana baginda menerima nasihat lembaga selaras dengan peranan istiadatnya, kata Pascoe. Khoo berkata pengampunan boleh dimohon untuk sabitan dan hukuman. Pascoe berkata di Malaysia, pengampunan juga boleh termasuk mengurangkan hukuman mati kepada hukuman yang lebih ringan, mengurangkan tempoh hukuman penjara atau membebaskan permohonannya dari penjara. Sebelum pengampunan Anwar Ibrahim pada tahun 2018, secara umumnya dianggap bahawa pengampunan tidak boleh mengetepikan sabitan jenayah seseorang banduan, katanya. Bagaimanapun, Anwar bukan sahaja dibebaskan dari penjara, malah sabitan jenayahnya turut diketepikan, membolehkannya dipilih semula ke Parlimen tanpa menjalani tempoh menunggu selama 5 tahun. Pascoe menambah, kuasa pengampunan yang begitu luas dimiliki Agong wajar kerana kuasa perlembagaan untuk memberi pengampunan di Malaysia dipengaruhi oleh dua prerogatif kedaulatan United Kingdom untuk belas kasihan dan keistimewaan yang dinikmati oleh Sultan Melayu sebagai penjaga agama Islam di negeri masing-masing. Untuk melihat pengampunan sepenuhnya mengetepikan sabitan jenayah masih sesuatu yang luar biasa di Malaysia, tetapi dalam konteks kesan kolateral seperti larangan memegang jawatan politik selama 5 tahun selepas dibebaskan dari penjara, kita mungkin melihat lebih banyak pengampunan penuh sedemikian diberikan pada masa akan datang, kata Pascoe.
Sekian saja berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe, stay healthy. Bye. Salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Berita hari ini dipetik daripada freemalaysiatoday.com bertajuk Pemenjaraan Najib dan selok-belok sistem pengampunan. Berita penuh, kemungkinan Najib Razak mendapat pengampunan yang di Pertuan Agong menjadi bolan hangat selepas dia disabitkan kesalahan rasuah dan pengubahan wang haram dalam kes SRC International minggu lepas, menjadikannya bekas Perdana Menteri pertama yang dipenjarakan. Bagaimanakah sistem pengampunan berfungsi dan siapa yang boleh mendapatkannya? SMT meninjau selok-belok sistem pengampunan di Malaysia. Daniel Pascoe, seorang profesor madya di City University of Hong Kong, berkata pengampunan dikawal selia oleh Perlembagaan Persekutuan Kanun Prosedur Jenayah dan Peraturan Penjara. Perlembagaan memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum bagi kesalahan yang dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan semua kesalahan yang dilakukan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Di negeri-negeri lain, kuasa pengampunan terletak dalam tangan raja-raja atau yang di-Pertuan Negeri. Pascoe, yang menjalankan penyelidikan mengenai sistem pengampunan di Malaysia, berkata banduan yang menjalani hukuman jangka panjang secara automatik akan dipertimbangkan untuk peringanan hukuman. Di bawah peraturan penjara, laporan bulanan setiap banduan yang telah menjalani 4, 8, 12 atau 16 tahun hukuman pada bulan sebelumnya mesti dikemukakan kepada lembaga pengampunan untuk pertimbangan. Banduan juga boleh membuat petisyen atas kerelaan mereka sendiri. Seorang banduan boleh mengemukakan petisyen untuk pengampunan sebaik sahaja boleh susulan sabitan. Petisyen kedua boleh dikemukakan 3 tahun selepas sabitan dan petisyen seterusnya setiap 2 tahun. Peguam Andrew Khoo berkata, walaupun agong atau raja-raja mempunyai kuasa untuk memberikan pengampunan, mereka dinasihati oleh lembaga pengampunan. Lembaga akan mempertimbangkan permohonan dan kemudian menasihati raja atau pemerintah negeri. Ada proses yang perlu diikuti, kata Khoo. Pascoe berkata, kes membabitkan banduan persekutuan akan dibicarakan oleh Lembaga Pengampunan Persekutuan yang dianggotai Peguam Negara, Menteri Wilayah Persekutuan dan 3 wakil awam dan dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Suara yang paling penting dalam lembaga tersebut ialah Peguam Negara dan Menteri. Peguam Negara lah yang akan meminta Agong mengadakan mesyuarat di mana Agong menerima nasihat daripada lembaga. Agong bebas untuk bertindak bertentangan dengan nasihat ini, tetapi wujud konvensyen dalam kes-kes persekutuan di mana baginda menerima nasihat lembaga selaras dengan peranan istiadatnya, kata Pascoe. Khoo berkata pengampunan boleh dimohon untuk sabitan dan hukuman. Pascoe berkata di Malaysia, pengampunan juga boleh termasuk mengurangkan hukuman mati kepada hukuman yang lebih ringan, mengurangkan tempoh hukuman penjara atau membebaskan permohonannya dari penjara. Sebelum pengampunan Anwar Ibrahim pada tahun 2018, secara umumnya dianggap bahawa pengampunan tidak boleh mengetepikan sabitan jenayah seseorang banduan, katanya. Bagaimanapun, Anwar bukan sahaja dibebaskan dari penjara, malah sabitan jenayahnya turut diketepikan, membolehkannya dipilih semula ke Parlimen tanpa menjalani tempoh menunggu selama 5 tahun. Pascoe menambah, kuasa pengampunan yang begitu luas dimiliki Agong wajar kerana kuasa perlembagaan untuk memberi pengampunan di Malaysia dipengaruhi oleh dua prerogatif kedaulatan United Kingdom untuk belas kasihan dan keistimewaan yang dinikmati oleh Sultan Melayu sebagai penjaga agama Islam di negeri masing-masing. Untuk melihat pengampunan sepenuhnya mengetepikan sabitan jenayah masih sesuatu yang luar biasa di Malaysia, tetapi dalam konteks kesan kolateral seperti larangan memegang jawatan politik selama 5 tahun, selepas dibebaskan dari penjara, kita mungkin melihat lebih banyak pengampunan penuh sedemikian diberikan pada masa akan datang, kata Pascoe. Sekian saja berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.